Oleh itu, apakah penunggang agama sebenarnya? Umumnya, kita menganggap penjual agama dan penunggang agama adalah orang yang menggunakan dalil dan berhujah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah untuk kepentingan diri dan kelompok mereka. Lazimnya, mereka adalah kelompok lulusan pengajian agama yang menggunakan dalil hujah agama untuk kepentingan perniagaan dan politik kepartian organisasi. Pun begitu, ia tidak terhad kepada lulusan pengajian agama sahaja. Ia juga dilakukan oleh orang lain. Orang ramai mungkin keliru dan dalam dilema antara hujah dalil yang digunakan ikhlas kerana Allah atau menggunakan hujah dalil atas kepentingan tertentu. Untuk mengetahui siapa penjual dan penunggang agama sukar kerana ia melibatkan persoalan niat dan suara hati seseorang serta tujuan sebenar orang tersebut. Hanya Allah SWT dan orang itu sendiri yang tahu apa yang diniatkan dalam hati mereka. Seterusnya, kita akan sambung dengan faktor wujudnya penunggang agama. Pertama, kurang pengetahuan atau kesedaran tentang agama sendiri. Contohnya, apabila berlaku penghinaan terhadap agama Islam, penunggang agama akan hanya berdiam diri sahaja dan tidak mengendahkannya. Next, faktor mementingkan wang ringgit melebihi agama sendiri. Mereka sanggup memasuki program realiti hanya untuk mengejar populariti yang menjamin keuntungan mereka. Ketiga, memandang rendah akan hukum Allah. Contohnya, segelintir pendakwa yang meringan-ringankan hukum Allah supaya dapat menarik minat remaja untuk langgar hukum Allah. Contohnya, bercinta tanpa ikatan yang sah ataupun couple. Akhir sekali, faktor terpengaruh dengan budaya barat. Mereka suka akan kebebasan orang barat yang tidak terbatas dengan apa-apa hukum yang perlu diikut. Kesannya mereka menuju ke arah yang salah. Next. Assalamualaikum. So saya nak share sikit cara-cara kita mengenali penunggang-penunggang agama ni yang sanggup mengaut keuntungan dengan menggunakan nama agama. Contohnya macam kita beli air mineral berharga RM1, tapi penunggang agama ni jual berharga RM5 dengan letaknya Raja Tafiz. Dia kata dia baca yang macam-macam. Contohnya macam tu. Lagi satu, contohnya madu ataupun penawar yang dikatakan dia letak membaca ayat-ayat Quran. Lepas tu ditambah sikit baca-baca tahfiz, dia susun elok-elok, dia jual dengan harga mahal. So cara-cara itulah penunggang-penunggang agama menggunakan untuk mengaut keuntungan dari menggunakan agama. Lagi satu, apabila dia ambil duit untuk agama, orang lain akan ambil duit untuk dia tembuluk. So maksudnya dia akan menafikan orang, dia akan salahkan orang, dia akan hina semua orang yang betul, yang disinggung sikit orang yang marah dia. So macam tu. Terima kasih. Seterusnya, antara usaha yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah penunggang agama ini ialah yang pertama, memberikan pendedahan yang lebih baik mengenai ajaran agama yang betul kerana ini mampu untuk mengelakkan perselisihan faham yang berlaku yang boleh mengundang kepada masalah penunggang agama ini. Yang kedua, sentiasa memberikan nasihat dan teguran antara satu sama lain daripada terus terjerumus kepada amalan penunggang agama ini. Yang ketiga, sentiasa memberikan pendedahan yang lebih baik kepada media sosial mengenai isu penunggang agama ini kerana ini mampu untuk membuka mata masyarakat tentang isu-isu penunggang agama yang berlaku di Malaysia. Dan yang terakhir, yang keempat ialah kita seharusnya sentiasa memantau pergerakan ahli agama. Terima kasih. Selain itu, antara nilai murni yang boleh kita pelajari daripada sifat penunggang agama ini antaranya ialah ikhlas. Keikhlasan adalah sifat yang tersembunyi di dalam hati yang hanya diketahui oleh Allah dan diri kita sendiri. Oleh itu, kita perlulah menzahirkan sifat keikhlasan tersebut kepada diri kita agar tidak mudah terpesong dan dibuai hawa nafsu. Seterusnya, kita juga perlu jujur dalam menaikkan syiar agama Islam. Dalam menegakkan ajaran agama Islam, kita perlu jujur dan
dalam berdakwah serta tingkah laku kita sendiri dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum. So, di sini saya ingin membuat kesimpulan tentang penunggang agama. Sebagai contoh, ada yang menggunakan agama ni untuk melariskan lagi perniagaan dalam sesetengah situasi. Hal ini tidak salah, namun kebanyakan mereka menyalahgunakan agama yang menjadikan mereka antara orang yang menunggang agama. So, sebagai kesimpulan, kita tidak boleh menggunakan agama untuk kepentingan sendiri, untuk menghukum orang lain dan sebagainya. So, agama ini bukan sahaja di IC namun berada pada hati sendiri. Sekian, terima kasih.